بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih untuk korang yang mana dah like, share dan subscribe. Hari ni akak akan sampaikan satu kisah yang ditulis oleh Cikgu Malik. Kisah dia panjang tau. Akak akan jadikan ia sebagai 2 episod. Jom kita dengar apa kisah Cikgu Malik. Sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Kisah Cikgu Malik pada kali ini bertajuk Perjanjian Jin Saka. Sebelum tu akak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Malik kerana memberi kebenaran untuk pihak kami ulang siar kisah ini. Okey, kisah dia macam ni. Pada satu hari penghujung tahun 2005, masa tu Cikgu Malik diminta oleh abang dia iaitu Ustaz Amir Hamzah yang bekerja di Jabatan Agama Islam Sarawak, JAIS, Bintulu, untuk menyampaikan sebuah ceramah agama berkenaan dengan tajuk Isra' Mi'raj. Beliau meminta Cikgu Malik ni untuk menggantikan seorang ustaz yang tak dapat hadir untuk memenuhi undangan ceramah tersebut, sebab kebetulan pada masa yang sama juga ustaz tersebut juga mempunyai program ceramah yang sama, ceramah Isra' Mi'raj juga dekat masjid daerah Bintulu. Jadi ceramah tersebut dijadualkan pada hari Sabtu, iaitu selepas solat maghrib, dan kebetulan pada hari Sabtu tersebut Cikgu Malik ni dia tak mempunyai sebarang aktiviti. Alhamdulillah. Cikgu Malik dia tak ada masalah lah untuk menerima jemputan tersebut. Jadinya Cikgu Malik ni dia tak adalah masalah untuk menerima jemputan tersebut, sebab pada awal-awalnya Cikgu Malik terjun ke dunia rawatan Islam tu, pihak JAIS Bintulu banyak membantu Cikgu Malik dalam urusan memperkenalkan rawatan Islam Ruqyah Syariah kepada masyarakat Bintulu pada penghujung tahun 2004 dahulu melalui Ustaz Rafi'i. Jadi Cikgu Malik ni dimaklumkan oleh Ustaz Amir bahawa ceramah tersebut akan diadakan di sebuah surau di sebuah kawasan ladang kelapa sawit. Lebih kurang dalam 3 jam perjalanan dari rumah ibu Cikgu Malik ni. Jadi kawasan ladang tersebut terletak di Jalan Bintulu Miri yang lama, bukan jalan baru tau. Seingat Cikgu Malik lah, perjalanan tersebut akan melalui Jalan Bintulu Miri, kemudian masuk ke sebuah simpang menggunakan jalan yang berbatu-batu serta selekor yang tajam dan dikelilingi oleh ratusan pokok kelapa sawit. Tepat pada hari yang dijanjikan, iaitu pada hari Sabtu, lebih kurang dalam pukul 2 petang lah, Cikgu Malik dia telah dijemput oleh sebuah kenderaan jenis Toyota Hilux berwarna hitam, penuh berlumpur dan juga banyak kesan cala. Bunyi enjinnya tu juga agak kasar. Jadi Cikgu Malik dia perhatikan dengan senyuman apabila kereta tersebut berhenti betul-betul di hadapan rumah ibu Cikgu Malik. Assalamualaikum, ini Ustaz Malik ke? Seseorang lelaki dalam lingkungan 50-an lah turun dari kereta tersebut dan dia bagi salam, lepas tu dia hulurkan tangan kepada Cikgu Malik. Cikgu Malik dia sambutlah salam tersebut. Waalaikumsalam. Ya, saya Malik. Ustaz Malik boleh dan Cikgu Malik pun boleh. Jadi Cikgu Malik dia ketawa kecil sambil tersenyum dan dia memandang dengan tepat ke arah lelaki tadi. Saya Tuan Johari, penyelia ladang tempat ustaz nak bagi ceramah nanti.
Kebiasaannya, ladang-ladang kelapa sawit di Sarawak ni, pengurus dan penyelianya tu kebanyakannya adalah dari Semenanjung Malaysia. Ada yang membawa bersama keluarga mereka ke Sarawak dan ada pula yang meninggalkan keluarga mereka di kampung halaman dan sekali-sekala tu mereka akan balik ke Semenanjung untuk melepaskan rindu. Macam itulah situasinya. Tuan Johari ketika tu dia kelihatan segak dengan berseluar jeans dan dia berkemeja putih. Lepas tu dia pakai kasut hitam. Sedangkan Cikgu Malik dia cuma berbaju Melayu hitam dan dia berselipar Jepun je serta berkopiah putih. Dia memang sempoi. Sebenarnya Cikgu Malik ni dia tak selesa kalau menggunakan baju Melayu ke jubah ke bersongkok ke berkopiah ke dia serimas. Berbeza dengan abang dia Ustaz Amir yang sentiasa kemas dan menjaga penampilan. Jom Ustaz, kita gerak sekarang. InsyaAllah, kalau dalam perjalanan tak banyak lori, mungkin kita akan sampai dalam pukul 5 petang. Bolehlah kita solat asar dan kita berborak-borak dulu sementara menunggu waktu maghrib masuk. Okey Tuan Johari, saya tak ada masalah. Ikut keselesaan Tuan Haji saja. Perjalanan tu, Cikgu Malik dia mulakan dengan membaca doa musafir. Dia bacalah, ada doa musafir kan? Dia baca, Alhamdulillah, yang bermaksud dengan nama Allah, segala puji bagi Allah Maha Suci, Tuhan yang menundukkan kenderaan ini untuk kami sedang kami sebelumnya tidak mampu mengawalnya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Itulah maksud doa tersebut. Sepanjang perjalanan tersebut, Cikgu Malik dengan Tuan Johari dia banyaklah bercerita tentang hal agama, ilmu, perubatan Islam, politik, hiburan, hingga kan berkenaan dengan naik turun harga minyak, kelapa sawit, semua mereka bercerita. Setelah mereka tu asyik melayan beberapa lagu, Tuan Johari akhirnya dimulakan perbualan. Ustaz, sebenarnya ada sesuatu yang saya nak minta tolong dari Ustaz ni. Itu pun kalau Ustaz sudi nak tolong saya lah. Ada nak minta tolong apa Tuan? Tanya Ustaz Malik, Cikgu Malik tu sambil dia memandang ke arah Tuan Johari. Tuan Johari dia terus memandang dan dia terus merendung ke depan. Dia tak pandang pun pada Cikgu Malik. Untuk seketika, Tuan Johari tu dia diam je. Tak terkatalah pula. Agak lama jugalah. Jadi Cikgu Malik diperhatikan Tuan Johari tu sedang memikirkan sesuatu yang seolah-olah sedang membelenggu jiwanya tu. Sekian lama tau. Kemudian Tuan Johari dia memandang kembali ke wajah Cikgu Malik seketika dan dia mengusapkan janggut dia yang memang dah agak memutih lah. Tengok umur lah. Ustaz percaya tak dengan jin, hantu, syaitan dan semua-semua tu? Ustaz percaya tak? Ustaz Malik pun dia jawab lah. Saya percaya Tuan, bahkan dalam Islam kita wajib percaya akan wujudnya syaitan dan iblis, laknatullah ni. Kemudian Cikgu Malik dia bacakan surah An-Nas. Cikgu Malik tu baca surah An-Nas dari ayat 1 sehingga 6. Dan kemudian Cikgu Malik terangkan sedikit tentang surah An-Nas tu kepada Tuan Johari. Saya faham Ustaz. Terima kasih. Sambil Tuan Johari tu dia angguk-anggukkan kepala dia tanda faham dengan penerangan dari Cikgu Malik. Lori yang bertentangan arah terus bergerak laju tanpa mempedulikan kenderaan yang lebih kecil dekat sebelah tepi dia. Debu-debu kering pun berterbangan mengganggu pemandangan kereta mereka dan ada kalanya Tuan Johari dia memperlahankan kenderaan dia sebab pandangan dia jadi tak jelas lah bila dah dihalangi dengan debu-debu tersebut. Ustaz, boleh tak kalau saya nak minta tolong? Itu pun kalau Ustaz berkelapangan. Nak minta tolong apa Tuan? Macam ni Ustaz, rumah tempat saya tinggal dekat ladang terletak di atas bukit, berjauhan dengan rumah-rumah asrama pekerja kami. Saya tinggal bersama dengan isteri saya dan anak bongsu kami, nama dia Suraya. Tuan Johari pun menambah, sebenarnya kami mempunyai 3 orang anak. Si Suraya tinggal bersama kami dan yang 2 orang lagi abangnya tu menetap di rumah kami di Johor Bahru. Yang sulung lelaki nama dia Saiful Adli. Dah berkeluarga, bekerja sebagai pegawai di sebuah institusi kewangan dan seorang lagi nama dia Sazwan dan masih menuntut di universiti. Tuan Johari dia meneruskan kata-kata dia sambil sesekali dia betulkan kedudukan spek mata hitam dia yang dipakai pada ketika tu. Ustaz boleh tak tolong tengok-tengokkan anak saya Ustaz?
Perangainya tu pelik, agak berlainan. Saya dah bawa pergi ke hospital. Bahkan kami pernah hantar anak kami ke hospital pakar dekat Semenanjung, tapi masih juga tak sembuh-sembuh, Ustaz. Saya dah lama dah berputus asa, Ustaz. Tapi apabila saya teringatkan Ustaz, Amir bagi tahu yang Ustaz pandai mengubat, itulah saya mula terbuka hati untuk berusaha untuk mengubati penyakit anak saya semula, Ustaz. Lepas tu Cikgu Malik tanya, berapa lama sudah anak Tuan Johari sakit? Tuan Johari jawab tau, lama juga Ustaz, lebih kurang dalam 5 hingga 6 tahun. Masa tu anak saya sedang menunggu keputusan ujian UPSR. Pada awalnya, kami bawa balik ke rumah mak mertua saya untuk bercuti. Kebetulan mak mertua saya tu tengah sakit tenat. Lepas tu kami datang untuk menziarahi dan bermalamlah dekat rumah mak mertua saya. Masa tu mak mertua saya dah sakit lebih kurang dalam 3 tahun lah. Si Suraya sekarang ni dah 17 tahun umur dia. Lepas tu Tuan, apa yang terjadi? Kalau siang mak mertua saya terbaring je Ustaz atas katil. Memang dia terbaring je. Yang peliknya, selepas azan maghrib, mak mertua saya akan jadi sihat. Sihat, dia sebelum tu tak boleh makan, tapi lepas maghrib dia makan, dia minum, dia mandi. Kadang-kadang dia mengemas rumah. Itu yang peliknya. Memasak, lepas tu dia buat macam-macam kerja. Sebagainya lah. Tapi selepas azan isyak berkumandang, mak mertua saya akan baring balik atas katil dia. Dia akan back to the normal. Maksud normal dia sakit. Muka dia akan mendongak ke atas, mata sekali-sekala je akan berkelip. Dia memandang sekeliling. Kadang-kadang dia tersenyum. Kadang-kadang tu dia ketawa. Kadang-kadang dia merintih. Seram bunyinya Ustaz. Pelik juga kes mak mertua Tuan Johari ni ya. Setahu saya mak mertua saya pernah diganggu jin saka, peliharaan keluarga mereka secara turun-temurun lah setahu saya. Mak mertua saya tu adalah pemilik keturunan saka yang keempat. Entah siapalah keturunan kelima saka ni, saya tak tahulah. Kalau si Suraya tadi tak mungkin lah Ustaz, sebab dia keturunan yang yang keenam. Takkan sangka ni nak melangkah dari keturunan keempat terus keturunan yang keenam, tak mungkin. Mungkin betul Tuan, kita harap penyakit Suraya ni bukan disebabkan saka. Tapi kalau betul-betul saka, dari segi adabnya Suraya akan mengalami masalah sepanjang hidup dia. Melainkan Allah menghulurkan perlindungan kepada dia. Jelas Cikgu Malik kepada Tuan Johari. Saya masih teringat lagi, masa dekat kampung mak mertua saya, Suraya masa tu dia tengah bermain-main dekat tangga rumah. Memang dekat-dekat senja betul, memang senja remang-remang senja, macam tu orang panggil. Saya panggil si Suraya tadi untuk naik ke atas. Suraya lepas tu dia datang, dia duduk di sebelah saya, betul-betul sebelah saya. Mak mertua saya yang sakit tiba-tiba keluar dari bilik dan dia duduk di ruang tamu sambil dia memandang saya dengan senyuman yang tajam. Saya agak risau pada masa tu Ustaz. Kemudian mak mertua saya tiba-tiba sahaja panggilkan Suraya, Suraya, meh, duduk sebelah dia. Dipanggilnya, Suraya pun ngangguk-nganggukkan kepala dia. Lepas tu melompat pergi duduk atas riba mak mertua saya. Saya tengok mak mertua saya tu seperti membisikkan sesuatu ke telinga Suraya. Memang nampak sangat. Suraya cuma dengar je dengan teliti apa yang dibisikkan. Selepas tu Suraya terus tertidur Ustaz. Saya kehairanan lah. Kenapa Suraya yang sedang aktif bermain tadi tiba-tiba boleh je terus tertidur, layu dalam dakapan ibu mertua saya. Sangat aneh lah. Sedangkan si Suraya tu baru je lepas bermain, lepas tu berlari dekat halaman rumah. Biasanya kita ni akan ambil masa yang agak lama jugalah kan untuk lelapkan mata si kecil yang memang tengah aktif. Ustaz bayangkanlah ambil anak kecil yang berlari sana sini, sini, tepuk-tepuk terus tidur. Akan ambil masa kan Ustaz? Tapi tidak bagi Suraya. Selepas mendengar bisikan neneknya tu, Suraya terus tertidur Ustaz. Kemudian mereka tu terdiam. Cikgu Malik
dia tak memberi sebarang jawapan. Cuma dia meneliti permasalahan tersebut kalau-kalaulah ada unsur-unsur gangguan jin. Setelah 2 jam perjalanan, mereka telah sampai ke simpang ladang tersebut. Dari simpang jalan utama masuk ke kawasan ladang tersebut pula akan mengambil masa selama lebih kurang 1 jam lagi perjalanan. Masa tu mata Cikgu Malik dia dah mula mengantuk dah. Bila-bila masa sahaja Cikgu Malik tu boleh lelapkan mata. Tuan Johari, Cikgu Malik biarkan je melayan fikiran dia mengelamun sebab dia fikirkan pasal anak dia kan. Perjalanan mula rasa macam tak selesa sebab tayar kereta yang dinaiki Cikgu Malik melanggar batu-batu yang agak besar. Jalan dia memang agak tak berapa nak selesa. Jadi Tuan Johari sesekali dia memperlahankan kereta dia dan kadang-kadang dia menyapakan pekerja-pekerja dia yang berada di sekitar ladang dia tu. Mata Cikgu Malik dia makin lama makin layu. Makin lama makin layu. Akak bersama makin lama makin layu. Lepas tu pendengaran Cikgu Malik dia semakin sama dan akhirnya Cikgu Malik tertidur tanpa mempedulikan apa pun yang dah berlaku sekeliling dia. Ketika Cikgu Malik tu sedang tidur, Cikgu Malik tu bermimpi. Keadaan masa tu gelap. Jadi Cikgu Malik berada di satu tempat yang sangat asing bagi dia. Cikgu Malik berada di hadapan sebuah pokok yang sangat besar dan pokok tu sangat rendang. Itu dalam mimpi tau. Pokok tu kelihatan sangat tua. Di sekitar pokok tu dia dikelilingi oleh puluhan kubur-kubur lama. Berdasarkan kayu nisan dia tu memang agak pudar dan ada yang dah reput dan ada yang dah hancur berkecai dan ada juga yang dah seperti dikorek oleh sesuatu. Jadi Cikgu Malik dia amati di sekeliling dia. Masa tu Cikgu Malik berada di dunia yang sangat-sangat asing. Cikgu Malik perhatikan di sebelah kiri pokok besar tersebut ada sebuah kolam kecil. Ukuran bulatan kolam tu sebesar setengah gelanggang sepak takraw. Jadi Cikgu Malik dia cuba mendekati kolam tersebut dan dia cuba untuk masuk ke dalam kolam tu. Kedalaman kolam tersebut cuma sebatas paras betis sahaja. Tak dalam sangatlah. Warna airnya tu agak kemerah-merahan dan berbau hanyir. Jadi tekak Cikgu Malik ni dia rasa loya dan dia rasa macam nak muntah. Tapi Cikgu Malik sedaya payah untuk menutup mulut dia supaya dia menghindari bau tersebut. Tiba-tiba kepala Cikgu Malik rasa pening sangat. Dan Cikgu Malik dia berusaha untuk cuba beredar dari kolam berkenaan. Dengan tak semena-mena Cikgu Malik dirasakan yang kaki kanan dia tersekat tau. Seperti ditarik dan ditahan oleh sesuatu. Cikgu Malik dia memandanglah ke bawah dan dia terkejut sebab sepasang tangan yang berbulu dan berkuku panjang sedang menggenggam pergelangan buku lali kaki kanan dia. Macam tu. Cikgu Malik dia seakan-akan tak berdaya. Badan dia terasa macam lemah sangat. Kemudian Cikgu Malik dia rasa seperti ada lembaga yang tiba-tiba muncul dari arah sebelah belakang dia. Cikgu Malik dia tak beranilah untuk menoleh. Dalam hati dia hanya berserah kepada Allah sahaja. Cikgu Malik dia mula terdengar seperti bunyi beberapa orang dia bercakap-cakap dari arah belakang dengan bahasa yang kadang-kadang jelas, kadang-kadang sama-sama tak jelas. Sesekali mereka tu menyebut juga nama Cikgu Malik. Jelas sangat kedengaran suara perempuan tua tau time tu. Malik. Malik. Budak inilah ke yang datang nak ganggu tu aku. Malik. Mungkin dia belum kenal aku ni siapa. Mungkinlah dia belum kenal aku ni siapa. Bulu roma Malik meremang. Bunyi ketawa tu kedengaran semakin dekat dan semakin jelas. Semakin dekat dan semakin jelas. Cikgu Malik dia cuba untuk membaca beberapa ayat Al-Quran tapi tak berjaya. Mulut dia seolah-olah terkunci. Cikgu Malik dapat rasakan makhluk tu melangkah perlahan-lahan menuju ke arah dia. Terasa seperti hembusan nafas lembaga tersebut menyentuh di belakang kulit telinga Cikgu Malik yang sejuk sebab dinginnya suasana ketika tu. Cikgu Malik dia berusaha untuk menguatkan hati, dia kawal kekuatan dia dan dia kuatkan semangat dia untuk menoleh ke arah belakang untuk memastikan siapalah yang ada kat belakang dia.
apakah lembaga yang tiba-tiba muncul tersebut. Dia nak juga pastikan. Dalam keadaan dia menggenggam penumbuk, Cikgu Malik cuba menguatkan tekad. Dalam hitungan ketiga, Cikgu Malik akan berusaha untuk menoleh ke belakang. Dia menumbuk, dia menendang apa sahaja yang ada di hadapan dia. Dia tak kira. 1, 2 suku, 2,5, 3. Sepantah kilat, Cikgu Malik dia pusingkan badan dia ke arah sebelah kanan dan dia cuba untuk menumbuk lembaga tersebut. Ternyata usaha Cikgu Malik tu sia-sia je sebab tumbukan padu dia tu cuma menyentuh angin sahaja. Cikgu Malik dia perhatikan. Tak ada siapa pun kat situ. Memang tak ada orang, tak ada lembaga pun. Dia seorang je. Dan ketika tu Cikgu Malik dia berpaling ke arah kiri pula. Tiba-tiba terkejut sebab di hadapan dia wajah Cikgu Malik betul-betul sedang bertemu dengan wajah seorang perempuan tua yang hodoh, dan tiba-tiba yang muncul depan ke dia, terkejutlah dia. Allahu Akbar. Laungan kalimah Allah keluar secara spontan dari mulut Cikgu Malik. Wajahnya orang tua tu penuh dengan lendir-lendir yang berwarna kehijauan tau. Sepasang berbola mata perempuan tua tu besar sebesar genggaman tangan lelaki dewasa, sedang merenung tepat ke arah muka Cikgu Malik sambil lidah dia yang berlubang-lubang tu terjelir keluar lalu menyentuh wajah Cikgu Malik. Rasa geli dia, rasa lemasnya Cikgu Malik ketika tu. Pakaian yang digunakan perempuan tu seperti pakaian dayang-dayang istana dalam filem bangsawan yang lama-lama tu. Filem Kak tak boleh nak bagi gambaran ya. Cuma jelas kelihatan pakaian dia tu walaupun nampak bangsawan tapi koyak, kotor, busuk dan penuh dengan ulat-ulat bangkai tau. Sebelah tangan kiri perempuan tua tu, Cikgu Malik tengok sedang memegang sebuah tali yang biasanya digunakan oleh petani untuk menambat lembu, tapi berwarna hitam dan berkilat. Pada hujung tali tersebut kelihatan seorang perempuan muda yang diikat leher dia dan sedang duduk. Lidah perempuan tu terjelir keluar juga, sama juga, tercungak-cungak. Dia macam letih seperti ikan yang berada di atas darat. Dia terpaksa nak bernafas paksa. Tangan dan kakinya perempuan muda tu juga terikat sama. Perempuan muda tu memandang terus ke atas dan seperti orang yang sedang berkhayal tau. Perempuan tua tu sedang menyeret seorang perempuan muda yang macam binatang belaan. Tak fokus, dia hayal tak tahu ke mana. Macam dah biasa. Apa yang dapat Cikgu Malik gambarkan adalah perempuan tua tu seolah-olah membawa dan mengheret perempuan muda tu ke mana sahaja dia pergi. Seperti seseorang yang sedang membawa anjingnya berjalan-jalan sambil leher anjingnya tu diikat dengan tali supaya tak terlepas dan tak lari. Jadi Cikgu Malik dia kuatkan semangat, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya, aku memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dan Cikgu Malik dia mulakan dengan membaca beberapa ayat-ayat ruqyah. Lepas tu Cikgu Malik dia mengumpulkan seluruh sisa kekuatan yang ada pada diri dia dan dia cuba untuk menendang perempuan tua yang betul-betul berada dekat depan dia tu tadi. Lepas tu Cikgu Malik dia tutupkan mata dia dan dia melakukan satu tendangan gedegang. Cikgu Malik berharap tendangan tu betul-betul lah hinggap ke arah dada perempuan tua tu. Tapi tiba-tiba, Ustaz kena rasuk ke? Jangan dulu Ustaz, nantilah Ustaz kena rasuk. Nanti tak ada pula orang yang nak bagi ceramah Ustaz. Loh, rupanya Cikgu Malik dia buka mata, ternyata sebenarnya dia sedang bermimpi. Astagfirullahalazim. Dada Cikgu Malik masih lagi berdegup kencang walaupun mimpi, tapi situasinya Cikgu Malik rasakan seperti dia berada betul-betul dalam situasi tersebut. Jadi Cikgu Malik dia mengusap-usap mata dia dengan agak kasar lah. Dia menampar-namparkan pipi dia, lepas tu dia tarik-tarikkan janggut dia supaya dia rasa ngantuk tu hilang. Dia dah tak ada main-main dah, tak ngantuk dah. Dia nak bangun. Jadi Cikgu Malik dia melihat Tuan Johari tu agak bimbang bila melihat keadaan Cikgu Malik ketika tu. Tuan Johari dia menawarkan kepada Cikgu Malik sebotol air. Cikgu Malik dia buka tudung botol air tu, lepas tu dia teruslah teguk dengan perlahan-lahan. Ustaz, air tu bukan untuk diminum, tapi untuk cuci kaki Ustaz.
kenapa pula nak cuci kaki? Ustaz tu tanya. Cikgu Malik tu lah. Supaya Ustaz tidur lagi, Ustaz tak mengigau dah. Jadi, Cikgu Malik dia merenung Tuan Jahari sambil dia tersenyum. Manakala Tuan Jahari pun tersengih-sengih lah. Boleh tahan juga gurauan orang tua ni ya, kata Cikgu Malik dalam hati. Cikgu Malik dia tak tahu apakah logiknya Tuan Johari bercakap macam tu. Mungkin itu salah satu kepercayaan dia kot. Atau mungkin sebagai satu gurauan yang agak kasar lah. Cikgu Malik diperhatikan dashboard kereta Tuan Johari terbuka. Barang dekat dalam dia tu berselerakan dan terjatuh ke bawah lantai kereta. Ustaz yang tendang tadi, Ustaz mengigau agaknya, kata Tuan Jahari. Jadi Ustaz dia kutip semulalah surat-surat dan apa sahaja yang ada dalam dashboard tu dan dia masukkan balik ke dalam dashboard tersebut. Kemudian mereka pun berborak-borak lah untuk menghilangkan rasa bosan. Tak lama kemudian mereka sampai juga di kawasan ladang tersebut. Mula-mula mereka lalu di kawasan asrama tempat tinggal pekerja. Ada lebih kurang 4 blok semuanya. Ada yang sedang bermain bola tampar dan ada juga yang tengah duduk-duduk saja je. Kaum ibu-ibu pula sibuk berkongsi cerita sesama sendiri. Masa tu kelihatanlah anak-anak kecil berkeliaran, ada yang berlari tengah bermain bersama-sama dengan kawan-kawan. Kemudian mereka tu tinggalkanlah mereka semua yang dia nampak tu dan mereka menuju ke pejabat Tuan Johari. Pejabat Tuan Johari ni dia agak ringkas. Cuma yang ada kat situ meja, lepas tu adalah sebuah komputer. Beberapa dokumen dan juga terselit dekat tepi meja Tuan Johari tu adalah gambar dia dengan isteri dia dan juga ketiga-tiga anak yang diceritakan tadi. Jadi Cikgu Malik dia amati gambar tersebut. Kemudian muncul satu pertanyaan dalam diri Cikgu Malik. Ni gambar Tuan Johari sekeluarga ke? Ni gambar tahun lepas dekat airport Bintulu. Masa kedua-dua anak lelaki saya dekat Johor datang bercuti ke sini. Yang perempuan berkerusi roda ni anak bongsu Tuan Johari ke? Yang sakit tu ke? Ya Ustaz, anak yang cantik tapi sekarang entahlah. Sesalan mula wujud pada muka wajah Tuan Johari tu. Dia macam sedih-sedih Tuan, anak tuan yang inilah yang saya tengok dalam mimpi saya. Masa saya bermimpi tadi, masa dalam perjalanan ke sini tadi Tuan. Ya ke Ustaz? Macam mana rupa anak saya Ustaz? Biasa-biasa je Tuan. Tak adalah Tuan, saya bergurau je lah. Cikgu Malik dia cuma mampu untuk merahsiakan apa yang dia alami tadi. Suraya yang Cikgu Malik tengok dalam mimpi dia sebentar tadi sedang terikat leher dia dan ditarik serta dipimpin oleh lembaga perempuan tua yang mengerikan. Itu hakikatnya. Tapi dia tak boleh nak nyatakan perkara tu. Lama jugalah Cikgu Malik ni berfikir, apakah maksud semua tu? Cikgu Malik dia berdoa kepada Allah supaya memudahkan urusan Tuan Johari sekeluarga dan semoga Allah memberi ilham serta petunjuk kepada mereka mengenai gangguan kepada Suraya. Selepas tu mereka pergi ke surau untuk solat asar berjemaah sebab jam dah menunjukkan pukul 5 petang dan Tuan Johari kemudiannya dia ajak Cikgu Malik untuk pergi ke rumah dia. Jadi Cikgu Malik dia menolaklah dengan cara baik. Biarlah Tuan Johari berehat sebentar dekat rumah dan kemudian bersiap-siap untuk pergi ke surau untuk solat berjemaah dan untuk mendengar ceramah agama. Sementara tu selepas solat asar, Cikgu Malik dia habiskan masa untuk baca zikir almat surat. Semasa dia dekat Madrasah Al-Quran Kampung Baru Bintulu dulu, mereka diwajibkan untuk menghafal zikir-zikir tersebut. Alhamdulillah zikir-zikir tu dah menjadi lafaz harian mereka pada waktu pagi dan petang. Alhamdulillah. Tak berapa lama kemudian surau mula didatangi dan dipenuhi dengan para jemaah untuk sama-samalah mendirikan solat maghrib berjemaah. Ketika azan berkumandang, masa tu Cikgu Malik dia tengok Tuan Johari dengan beberapa orang pegawai dah pun datang. Berdasarkan pakaian mereka, mungkinlah mereka ni di antara bos-bos besar jugalah dan penyelia dekat ladang tu kot. Jadi Cikgu Malik dia menolak secara baik untuk menjadi imam solat maghrib ketika diminta oleh para makmum untuk jadi imam. Kelihatan masa tu seorang lelaki muda berjubah putih dan dia ada berserban. Dia ambil alih lah dia ke hadapan dan mereka mulakan solat maghrib bersama-sama. Imam tu Cikgu Malik tengok
sangat-sangat tawaduk, sangat-sangat merendah diri dan dihormati oleh jemaah surau. Mungkin dialah imam surau tu kot. Selepas menunaikan solat maghrib, mereka berwirid bersama-sama. Kemudian Cikgu Malik dijemput oleh Tuan Johari untuk menyampaikan kuliah maghrib sempena peristiwa Isra' Mi'raj. Kuliah Cikgu Malik tu sekitar lebih kurang 1 jam sahaja dan selepas tu mereka solat isyak berjemaah. Alhamdulillah. Sebelum pergi ke rumah Tuan Johari, Cikgu Malik dijemput untuk makan malam bersama-sama ahli jemaah surau. Mereka menghidangkan kepada mereka nasi biryani, ayam kari dan beberapa lauk pauk. Yang lain tu biasalah santapan kan. Jadi Cikgu Malik dia makan sekadarnya sahaja sebab dia dah biasa untuk diri dia makan ala kadar je. Sebelum memulakan rawatan, mereka lebih suka untuk tak berada dalam keadaan yang terlalu kenyang. Nanti timbul pula rasa macam tak selesa untuk merawat pesakit ketika tu. Jadi Cikgu Malik dia memang ambil seadanya lah. Selepas selesai semuanya, Tuan Johari dia ajakkan Cikgu Malik untuk pergi ke rumah dia. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Cikgu Malik dia bagi tahu Tuan Johari bahawa mereka ni akan ditemani oleh 2 orang lagi pekerja dia untuk membantu apa-apa sahaja yang Cikgu Malik perlukan nanti. Perjalanan ke rumah Tuan Johari tu cuma mengambil masa beberapa minit je. Sekitar dalam 400 meter lah, tak jauh mana. Cuma keadaan jalan raya yang agak gelap, berlobang dan juga berbatu besar-besar lah menyukarkan kereta Tuan Johari ni untuk bergerak lebih pantas untuk pergi ke rumah Tuan Johari. Jadi, Cikgu Malik dia duduk dekat bahagian hadapan. Jadi, dia memerhatilah ke arah luar. Memang sunyi, memang gelap. Dan Cikgu Malik dia cuma diam sahaja ketika Tuan Johari tu berbual-bual bersama dengan pekerja dia. Ketika tu Cikgu Malik dia mula membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa pelindung diri dan dia berserah segalanya kepada Allah. Dari jauh kan, kelihatan rumah Tuan Johari. Memang dia boleh nampak lah. Di sekitar situ ada 2 buah lagi rumah dengan saiz yang sama. Tuan Johari dia bagi tahulah kepada Cikgu Malik bahawa 2 buah rumah tu adalah milik kawan dia yang menjadi pengurus di ladang tersebut. Jadi mereka berhenti betul-betul dekat luar pagar. Sementara nak menunggu pekerja dia tu bukakan pagar, Tuan Johari sekali lagi dia mintakan Cikgu Malik untuk selesaikan masalah yang dialami oleh anaknya tu, Suraya. InsyaAllah Tuan, kita usaha dan kita serah pada Allah. Saya tak berani untuk memberi jaminan yang anak Tuan boleh sembuh. Semua kesembuhan adalah milik Allah. Ya Ustaz, saya faham. Kita usaha mana-mana yang boleh dulu ya Ustaz. Baik Tuan. Kereta yang mereka naiki mula masuk ke dalam perkarangan rumah. Di hadapan mereka tersegam tahu rumah yang sangat besar. Tapi suram. Sepi je. Jadi Cikgu Malik ni dia turun dari kereta dan dia pandanglah ke arah rumah tersebut. Dia amati rumah tersebut. Tiba-tiba pintu dibuka oleh seseorang. Cikgu Malik tak pasti siapa, tapi keadaan sama-samalah time tu. Sekali imbas sama seperti perempuan tua yang dia jumpa dalam mimpi dia sebelum dia sampai ke ladang tu. Setelah dia, bukan dia lah, tapi orang yang memandu kereta tu matikan enjin kereta, Tuan Johari dia keluar dan dia ajak mereka semua tu berjalan ke arah pintu rumah sambil Tuan Johari keluarkan kunci rumah dari poket seluar dia. Ternyata pintu rumah Tuan Johari tadi sedang tertutup, bukan terbuka. Siapa yang buka pintu tu? Cikgu Malik terdiam tau. Cikgu Malik tak tahu adakah Tuan Johari ni dan 2 orang pekerja dia tadi perasan atau tidak bahawa pintu telah dibuka oleh seseorang. Ada siapa-siapa lagi ke yang tinggal dalam rumah Tuan? Tak ada Ustaz. Cuma kami 3 beranak saja. Jawab Tuan Johari, dijemputkan mereka masuk sambil dibukakan pintu. Assalamualaikum. Cikgu Malik dia memberi salam. Jadi mereka melangkah masuk ke dalam. Tuan Johari ni dia menjemputlah mereka semua tu untuk duduk dekat ruang tamu. Dan kemudian Tuan Johari dia minta izinlah untuk naik ke tingkat atas. Sementara tu Cikgu Malik dengan kedua orang pekerja Tuan Johari tu berborak-borak kosong je sementara nak tunggukan Tuan Johari tu turun semula ke bawah. Jadi diorang sembang-sembang lah. Setelah beberapa minit Tuan Johari pun turun semula ke tingkat bawah dan dipelawakan mereka tu untuk naik ke atas. Jom naik Ustaz. Baik Tuan, jom. Kemudian Cikgu Malik mempelawa 2 orang pekerja Tuan Johari tu untuk naik sama.
Jadi mereka naik ke tingkat atas dengan melangkah secara perlahan-lahan je lah, tak ada gopoh sangat. Sesampainya di tingkat atas, mereka terus masuk ke bilik Suraya, anak Tuan Johari yang dimaksudkan tu. Biliknya tu agak besar. Katil Suraya berkedudukan di tepi tingkap. Almari baju pula bersandar dan membelakangi katil Suraya. Suraya diterbaring tahu atas katil sambil tangan dengan kaki dia seperti terikat dan cuma memandang ke atas je. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Cikgu Malik beristighfar berkali-kali. Susuk tubuh badan Suraya sama seperti yang Cikgu Malik tengok dalam mimpi semasa dalam perjalanan ke ladang tadi. Seperti berada dalam sebuah kurungan. Sedangkan secara realitinya Suraya cuma berbaring dan kedua tangan dan kaki dia dalam keadaan rapat. Tapi dalam mimpi Cikgu Malik, Suraya sedang duduk dan tangan dia pula terikat. Adakah ini Suraya yang muncul dalam mimpi saya tadi? Adakah mimpi tadi merupakan petunjuk dari Allah? Getus hati Cikgu Malik dan meninggalkan jutaan persoalan untuk dirungkaikan. Macam ada persamaan tau. Suraya yang tengah terbaring dekat katil masa tu ditemani oleh ibu dia, Puan Farah. Jadi Cikgu Malik diminta izin untuk berdiri di sebelah katil Suraya. Semasa Cikgu Malik mendekatkan diri dekat katil Suraya, tiba-tiba Suraya tersenyum, memandang dan menjeling ke arah Cikgu Malik. Kemudian Cikgu Malik mulakan dengan membaca beberapa potong dari ayat-ayat Al-Quran. Dia mulakan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang direjam. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Cikgu Malik membaca surah Al-Fatihah, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Jadi Cikgu Malik dibacakan sambil dia memerhatikan pergerakan Suraya. Suraya dia menatap dengan tajam ke arah Cikgu Malik. Cikgu Malik jarakkan sikit kedudukan dengan mengundur ke belakang sedikit je sebagai langkah persediaan. Kemudian Cikgu Malik membaca ayat Al-Quran An-Nisa ayat 76. Selepas membaca ayat tersebut, Suraya kemudiannya menjerit dan tiba-tiba dia berdiri di atas katil. Badan Suraya bongkok seperti orang tua. Dia menjerit dengan suara yang garau. Kemudian dia melompat ke atas almari. Aduh, si bodoh. Jangan kamu cuba pisahkan aku dengan Suraya. Bodoh. Jangan pisahkan aku dari Suraya. Jangan. Lepas tu, Cikgu Malik dia bacakan potongan ayat lagi. Ditanyakan kepada orang tua tu, Ya masyaral jin, wahai golongan jin, siapa kau, wahai musuh Allah? Jin tu jawab, aku adalah penjaga keturunan Suraya ini. Sudah beberapa keturunan aku hidup bersama mereka. Mereka telah menganggap aku sebagai sebahagian dari keluarga mereka dan pelindung keluarga mereka. Kau silap, wahai syaitan. Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik pelindung. Kalau Allah sebaik-baik pelindung, kenapa mereka ni memelihara aku? Kenapa setiap tahun mereka memberi aku makan? Kenapa mereka menunaikan permintaan aku? Dan kenapa mereka sanggup serahkan Suraya, jadikan Suraya sebagai pertukaran? Cikgu Malik terkejut, kemudian dia terdiam sekejap. Cikgu Malik tengok wajah Tuan Johari kelihatan penuh dengan kehairanan. Tersasullah Kak. Begitu juga Puan Farah dan juga 2 orang pekerja mereka. Jelas wujud perasaan takut, terkejut dan mereka risau. Jika dilihat pada raut wajah mereka, memang itulah situasinya. Baik kau turun sekarang, wahai syaitan, sebelum aku naik dekat atas almari itu. Kau tahu tak, manusia bodoh? Di atas almari inilah tempat aku tinggal selama ni. Setiap hari aku perhatikan Suraya. Dan dari sinilah aku akan menjaga Suraya seperti mana perjanjian aku bersama moyang. Dulu aku berjalan sekitar bilik.
Aku juga berada dalam bilik ibu bapa dia. Dan aku terbang di sekitar rumah ni. Mereka tak tahu. Mereka tak nampak aku. Aku perhatikan je mereka. Apabila mereka tidur, apabila mereka berbual-bual, aku tengok. Kadang-kadang kami makan bersama. Tahu? Aku makan makanan yang mereka tak bacakan nama Allah padanya. Bodoh. Kadang-kadang aku wujudkan perselisihan faham pada keluarga ni. Supaya mereka memusuhi dan mereka mensyaki segala sesuatu yang tak ada. Pecah belah. Supaya mereka ni saling mendengki dan jauh dari Allah. Kan itu tugas aku dari dahulu. Sekian sahaja untuk bahagian pertama pada kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Jangan lupa untuk saksikan bahagian yang kedua. Bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.